Sebelumnya sudah dibahas mengenai para supporter Malaysia setelah mengalahkan Vietnam. Dengan sombongnya, mereka ejek timnas Indonesia. Namun, ada kabar terbaru yang bersumber dari media Vietnam. Malaysia tercium oleh FIFA karena naturalisasi ilegal. Pihak Malaysia tidak menjelaskan silsilah keturunan para pemain naturalisasi mereka. Berbeda, seperti Indonesia, silsilah pemain keturunannya jelas. Contohnya seperti Emil Audero, bapaknya Indonesia, ibunya Italia. Namun, media Vietnam mempertanyakan silsilah keturunan pemain naturalisasi Malaysia hingga akan diselidiki oleh FIFA. Karena seperti yang diketahui sebelum-sebelumnya, Malaysia selalu gagal naturalisasi hingga beberapa kali ditolak oleh FIFA. Pihak Vietnam mempertanyakan keterbukaan serangkaian dokumen pribadi dan keluarga 5 pemain asal Amerika Latin. Terlepas benar atau tidaknya berita ini, seharusnya pihak Malaysia menginformasikan secara detail seperti Pak Erick Thohir di media. Mari kita simak berita selengkapnya dari media Vietnam. Chưa kịp ăn mừng, Malaysia bị FIFA sờ gáy vì nhập tịch lậu, bóng đá Đông Nam Á rúng động. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027, một sự kiện chấn động đã bất ngờ làm rung chuyển cả nền bóng đá khu vực. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức can thiệp và tiến hành điều tra quá trình nhập tịch cầu thủ của đội tuyển Malaysia. Ban đầu nhiều người cho rằng đây chỉ là một tin đồn vô căn cứ, nhưng sau đó FIFA đã xác nhận thông tin này thông qua một văn bản chính thức gửi tới Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM vào sáng ngày 11 tháng 6, chỉ vài giờ sau trận đấu gây tranh cãi với Việt Nam. Theo đó, FIFA yêu cầu công khai và bổ sung một loạt tài liệu về nhân thân, hồ sơ quốc tịch và điều kiện nhập tịch của ít nhất 5 cầu thủ gốc Nam Mỹ đã ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Peralihan daripada Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert itu salah satu faktor terbesar di sebalik perubahan corak permainan, perubahan intensiti, perubahan look and feel. Kerana pasukan Indonesia mungkin setahun lepas memiliki lebih banyak bite, lebih banyak zest, lebih banyak intensiti, tetapi kadang-kadang sekarang nampak sedikit pale, stale, kan? Dan pandangan penyokong-penyokong Indonesia ni boleh kita kategorikan ke dalam 3 camp yang berbeza. Aku nak tanya hang tentang camp-camp ni. Camp pertama adalah pandangan penyokong Indonesia yang mengatakan bahawa yes, keputusan untuk beralih ke Patrick Kluivert adalah keputusan yang silap. Shin Tae-yong was the right guy. We should have backed him. At least bagi dia ruang menamatkan campaign qualifying. Okay? Ini adalah pasukan dia. Camp kedua pula berpendapat bahawa yes, ada perbezaan di antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Memang tim Shin Tae-yong nampak lebih baik daripada tim Patrick Kluivert, tetapi Patrick Kluivert juga harus diberikan masa kerana bukan mudah untuk mengubah corak permainan sebuah negara yang bertahun-tahun main bawah Shin Tae-yong. He deserves more time. But yes, it is different. Ada pula camp ketiga yang mengatakan bahawa tidak, pasukan Patrick Kluivert semakin bertambah baik, cuma kali ini ia lawan Jepun. This is Japan. So ini bukan masalah Indonesia yang mengalami sedikit krisis identiti, tetapi ini adalah kekuatan luar biasa Jepun. They are too strong for anyone out there. Jadi jangan salahkan Indonesia, it is just one game. Beri pelepasan kerana ini adalah Jepun yang luar biasa. Hang berada dalam camp mana? Pertama-tama sekali, Sebab Hang ada kat stadium. pertama sekali aku nak sebut di sini bahawa ketiga-tiga camp tersebut pendapat mereka boleh Valid. diterima. Sangat valid, sangat valid, kerana bola sepak juga adalah berkenaan dengan selera bola sepak dan berkenaan dengan sudut pandang, POV. Kalau POV kita mengatakan bahawa seperti ini, ya kita terima. Tapi kita juga ada pandangan peribadi kita sendiri, Kish. Saya masih lagi maintain seperti yang kita sebut dalam international window sebelum ini, bahawa ini mungkin boleh jadi satu kesilapan daripada PSSI. Tetapi itu tak bermakna bahawa ia sepenuhnya salah untuk membawa satu rejim kejurulatihan yang baru yang diketuai oleh Patrick Kluivert ini. Tetapi
dalam konteks perlawanan menentang Jepun ini, Kish, ada beberapa insiden yang aku rasa kalau Shin Tae-yong berada di sana, mungkin itu tak akan terjadi. Contoh dia apa? Contoh dia ketika mereka bertahan 3 di belakang tu adalah Miss Hilgers, Jay Izaz dan juga Justin Hubner. Antara perkara yang mereka buat dengan sangat baik sebelum ini adalah mereka tak membenarkan wingbacks mereka ditebuk di bahagian belakang. Aku tahu pada hari itu tak ada Calvin Verdonk dan juga tak ada Rizky Ridho. Selalunya kalau datang daripada sebelah kiri dan kanan ni, sama ada Verdonk ataupun Ridho dulu yang akan cuba untuk stop pemain-pemain lawan ini, pemain-pemain yang bukan pemain biasa dan juga pemain-pemain terbaik di Asia, kerana mereka sudah pun berada dalam round ketiga ini daripada awal. Itu mungkin tidak akan terjadi dengan terlalu mudah. Again, aku tahu ini adalah Daichi Kamada, ini adalah Takefusa Kubo, bintang-bintang bola sepak dunia. Tepat sekali. Tetapi ia mungkin tak akan berlaku dengan begitu mudah. Nombor 2, ada satu insiden di awal separuh masa kedua. Ketika itu Yakub Sayuri mengalami sedikit kecederaan dan kelambatan bench Patrick Kluivert untuk memberikan reaksi kepada perkara tersebut. Pemain hang tengah terbaring, lepas tu ada doktor hang yang akan masuk. Hang tahu yang mungkin pertukaran harus dilakukan dan hang akan sediakan pertukaran. Jay Izaz sebagai seorang kapten di dalam melihat kepada bench Patrick Kluivert dan marah kepada bench kerana lambat untuk bertindak. Hanya 3 minit selepas itu barulah Marcelino Ferdinand masuk. Dan perkara-perkara macam ni kerana mereka tim ni dah dibentuk dengan lama, dah banyak perlawanan kan. Bukan lama lah, I mean tim ini sepatutnya tidak ada perkara-perkara yang macam tu lagi. Pada satu ketika aku tengok The Prof Tom Haye dengan partner midfield dia Pelupesi seakan-akan hilang arah siapa nak press, mana point to press, mana dan perkara-perkara macam ni seharusnya tak terjadi ketika perlawanan terakhir round 3 World Cup qualifier. Itu pandangan peribadi saya. Aku tak nak blow this thing out of proportion. Sebab at the end of the day, walaupun ia adalah satu kekalahan yang sangat mengecewakan, mereka tewas. Mungkin kalau scoreline 3-0 bolos 5 lawan Australia, bolos 6 lawan Jepun, terdahulu pernah bolos 4 lawan Jepun. But risaukan Jay Izaz sendiri keluar meminta maaf, public apology di Instagram kan. Banyak yang boleh kita bicarakan, but now is not the time. Kerana realitinya aspirasi Indonesia untuk ke Piala Dunia masih lagi hidup. Mereka dah layak ke peringkat seterusnya. We will have more of a discussion lepas tamatnya kempen tersebut. Kerana KPI untuk Patrick Kluivert masih hidup. Just get Indonesia to the World Cup. Okay? So, buat masa sekarang, ada banyak perkara yang harus diperbaiki oleh Indonesia untuk memantapkan pasukan. Dah ditentukan ke venue? Belum lagi. Kalau ditentukan pun aku belum tahu lagi. Sampai di sini informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya ingin mereaksi 2 pundit Malaysia tadi ya, karena kalau yang pertama itu kan membahas naturalisasi timnas Malaysia ya, dan saya rasa itu udah saya bahas di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton, yang mau komentar silahkan komentar, namun berkomentarlah yang bijak. Nah oke. 2 pundit Malaysia tadi saya perhatikan sangat begitu asik gitu ya, membicarakan tentang Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Bagi saya ya, saya sangat salut buat Shin Tae-yong yang udah ngangkat nama timnas Indonesia ke level yang bikin banyak orang bangga ya. Berkat kerja keras, disiplin, sama mental baja yang ditanam STY, Garuda Indonesia jadi tim yang ditakutin lawan. Dan sekarang estafetnya dilanjutin sama Patrick Kluivert, pelatih top dunia yang siap kasih sentuhan Eropa buat bawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Dua-duanya keren. STY udah bikin fondasi yang kuat, si Patrick Kluivert juga siap bawa ke puncak ya. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.